Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan bahagian akhir daripada tazkirah yang saya sampaikan sebelum ini, daripada satu hadis yang sama, yang ini hadis Sahih Muslim nombor 328 atau penomboran lain hadis nombor 223. Ayuh kita ulang kaji sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan mizan, sementara ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Solat adalah nur, sedekah adalah pembuktian, sabar adalah cahaya terang benderang. Dan pada kesempatan ini, bahagian ketiga dan terakhir, saya akan kongsikan, sampaikan dua pengajaran terakhir, dua tazkirah yang terakhir daripada hadis yang sama ini, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu hujah bagi engkau atau ke atas engkau. Maknanya Al-Quran tu will be an argument for you or against you. Apa maksudnya di sini? Okey, apabila kita mengikuti ajaran Al-Quran sepenuhnya, di akhirat kelak, apabila kita dihisap, senang, sebab amalan-amalan kita, akidah-akidah kita selari dengan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran akan berhujah bagi membenarkan akidah dan amalan kita ketika di dunia. Sebaliknya, apabila di dunia kita melakukan sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, sesuatu yang berbeza dengan Al-Quran, di akhirat kelak Al-Quran itu akan menjadi hujah yang membantah kita. It is for you or against you, yang akan membantah kita. Sebagai contoh, dalam Al-Quran diterangkan, apabila kita berdoa, hendaklah kita memohon direct, langsung, terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang berdoa dengan meminta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di hari akhirat kelak beres, no problem. Al-Quran akan berkata, kalau boleh, misalnya Al-Quran akan berkata, si fulan ini melakukan sesuatu yang benar, dia berdoa direct kepada engkau ya Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun jika di dunia seseorang itu berdoa bukan kepada Allah, tetapi kepada si fulan, kepada Nabi sekian-sekian, kepada wali sekian-sekian, kepada tok guru sekian-sekian, dia beristighosah kepada orang itu, maka di hari akhirat kelak, susahlah dia nak jawab, sebab Al-Quran akan berhujah membantah dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman untuk berdoa kepada Allah, tetapi dia pula berdoa kepada manusia, dia pula berdoa kepada makhluk. Ini satu contoh, ya. Termasuk juga dalam hal ini ialah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam Al-Quran berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Maka sesiapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal akidah, ibadah, hukum dan sebagainya, di hari akhirat kelak Al-Quran akan berhujah membela kita bahawa si fulan ini di dunia dahulu telah pun mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu selari dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ini, atiullah wa atiur rasul, taatlah Allah dan taatlah kepada Rasul. Berbeza dengan seseorang yang enggan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lazim berhujah apa? Ya, Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah tak kata jangan buat. Ataupun apa salahnya benda baik, kan? Jadi dia seolah-olah merasakan apa yang Rasulullah ajar, apa yang Rasulullah bawa itu tak cukup bagus, tak cukup elok apa. Di hari akhirat kelak Al-Quran akan membantah dia, akan menjadi hujah yang mengkritik dia di hari akhirat kelak, ya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu kelak akan menjadi hujah, hujjatun laka au alaika, hujah bagi engkau atau ke atas engkau. Ke atas engkau tu maknanya against you, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ini, pastikan akidah kita, ibadah kita, hukum kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan syekh sekian-sekian, bukan tok guru sekian-sekian, bukan ustaz sekian-sekian. Sebab di hari akhirat kelak, di hari akhirat kelak yang akan dapat membela kita, yang akan dapat memudahkan apabila kita dihisap, amalan kita dihitung kelak, ialah apabila ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ia berbeza, panjanglah
audit dia itu nanti ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ini penting. Saya bukan suruh mengabaikan ulama. Para ulama yang sebenar dia akan mengajar selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz, ustazah yang sebenar akan ajar selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma sekarang ini di akhir zaman ini ada ustaz-ustazah yang mereka hendak populariti. Mereka hendak kemasyhuran diri mereka sendiri. Mereka nak nama mereka yang up. Ustaz ni bagi petua ni, ustazah ni bagi tips ni kan. Jadi mereka nak nama mereka yang up. Itu yang ada ajaran-ajaran mereka sendiri, yang bila kita semak dengan Al-Quran macam je. Okey. Baik, seterusnya yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yakhdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap orang pada waktu paginya menjual dirinya, sama ada untuk menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Okey, apa pula maksudnya ni? Baik, menjual di sini adalah macam satu kiasan di mana seseorang itu ke arah apa dia menyerah dirinya. Kalau setiap hari itu dia menyerah dirinya kepada Allah, bukan saja dalam rangka maksudnya beribadah, dia melakukan apa yang selari dengan syariat Islam, apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah satu keselamatan, satu manfaat bagi dirinya. Berbeza dengan seseorang yang menjual dirinya, menjualkan dirinya seperti menyerahkan dirinya kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada dunia. Itu tu yang akan binasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap pagi berdasarkan hadis ni, setiap pagi kita bangun, kita fikir, hari ni apakah aku akan menjual diri aku kepada Allah atau kepada sesuatu selain Allah. Bila kata menjual, bila kata menyerahkan diri kepada Allah, bukan suruh solat sepanjang masa, bukan suruh duduk berzikir saja, tak. Banyak benda yang kita buat dalam urusan dunia ini sebenarnya boleh saja kita jadikan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan orang yang keluar pergi kerja, kalau niat dia betul, dia keluar pergi kerja supaya dia dapat mencari nafkah untuk menyara ahli keluarganya, itu sudah satu ibadah. Macam saya pun sekarang ini, Alhamdulillah, sudah berada di KLIA ni, di bahagian kapak ya, untuk pergi flight kan. Saya pergi flight untuk mencari nafkah untuk keluarga saya. Ianya juga menjadi satu ibadah. Kemudian saya sampai awal, jadi saya manfaatkan sedikit masa yang ada dalam kereta ni, walaupun gelap-gelap ni kan, sebab malam sekarang ni. Tapi parking ni basement, siang pun gelap juga. Okey, jadi gelap-gelap ni pun ada masa sikit, saya selit sedikit tazkirah menjadi satu perkongsian saya kepada para penonton kan. Jadi apa yang kita buat tu banyak yang sebenarnya boleh dijadikan satu yang kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mandi kita, makan kita, bersenam kita. Kenapa kita mandi? Supaya kita ni bersih, segar untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita bersenam? Supaya kita ni sihat walafiat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita kerja tadi? Supaya kita dapat menjana income untuk menafkahi ahli keluarga kita. Dan juga kerjaya kita itu juga dapat membantu umat Islam, membantu ekonomi dan dalam aspek yang lebih luas lah. Jadi ia bergantung kepada niat seseorang itu memulakan harinya. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini setiap pagi, sebab hadis tersebut kullu nasi yakhdu. Setiap manusia pada waktu pagi itu dia menjual dirinya, sama ada ke arah keselamatan atau kebinasaan. Jadi kita nak pilih yang mana satu tu. Sudah tentu kita pilih ke arah keselamatan. Kita menjual diri kita, kita menyerahkan diri kita kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selari dengan syariat Islam ya. Jadi ini adalah konteks yang luas, bukannya suruh duduk berzikir saja sampai tidak buat apa-apa. Jadi kalau kita macam tu, umat Islam tidak akan maju. Sebagai contoh lain, seseorang yang rajin berpuasa sunat ke, boleh saja kita meneruskan hari kita sambil berpuasa kan. Yang ini satu contoh lagi. Jadi demikiannya dua pengajaran, dua tazkirah terakhir daripada satu hadis yang sama. Satu hadis yang panjang, banyak pengajaran penting di dalamnya, banyak tazkirah penting di dalamnya. Dan dalam video bahagian ketiga ini, ingat dia Al-Quran
Al-Quran ini boleh menjadi hujah yang membantu kita atau yang membantah kita. Jadi ayuh kita jadikan Al-Quran ini di hari akhirat kelak sesuatu yang membantu kita. Yang ini apabila akidah kita, amalan kita, hukum yang kita praktikkan di dunia ini selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dalam Al-Quran berulang kali Allah memerintahkan kita untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga setiap pagi hendaklah kita renung diri kita ni. Kita nak menjualkan diri, kita nak menyerahkan diri ni kepada keselamatan atau kebinasaan. Kalau disebut keselamatan, maknanya kita menyerahkan diri kita ini melakukan semua yang diredai oleh Allah, semua yang selari dengan syariat Islam. Meskipun dalam pelbagai urusan harian kita tu, kalau niat kita betul, ia dapat menjadi satu amalan pahala yang selari dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya pula selainnya. Baik, demikianlah perkongsian saya dan berakhirlah daripada hadis Sahih Muslim ini. Moga-moga bermanfaat kepada kita semua, termasuk diri saya. Tazkirah ni bukan saja untuk orang lain tetapi untuk diri saya juga. Okey, nak kena pergi kerja ni. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.